Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku lagi. Nama aku Wan. Okeylah, tak payah kita berlengah masa, kita layan intro dulu. Okey, hampa pun dah tengok kan tajuk apa yang aku tulis dekat video ni kan. Jadi tanpa berlengah masa, aku terus cerita je lah. Cerita ni pun aku dapat daripada email aku. Bukan kata email lah, daripada FB aku kan, dekat Messenger ada orang hantar. Tapi aku rasa pelik sikit. Apa tau, aku baca cerita ni, aku ikutkan, aku nak tulis lah kan, nak bagi ingat pun. Ingat bukan hari ni lah aku nak buat cerita ni sebenarnya. Aku baca cerita dia, boleh kata panjang jugalah. Selepas aku baca, aku tutup lah aku punya Messenger tu. Aku kata tak apalah, aku balik sampai rumah lagi. Aku buka, aku nak olah balik kan. Sekali aku buka, aku cari cerita ni dah tak ada kan. Hantar tu pun tak ada tau. Aku jadi pelik kan. Kalau kita padam pun, kalau contoh kalau kita padam, situ dia akan tulis Facebook user apa gitu kan. Ini tak ada tau. Aku pun rasa macam pelik kan. Nasib baik awal siang tadi aku dah baca dah. Okey, cerita dia macam mana tau. Aku pun tak ingat nama dia dah tau. Jadi aku letakkan nama dia si Amin. Jadi Amin ni, dia budak sekolah zaman cerita ni lah. Zaman tu dia masih bersekolah. Jadi dia duduk di asrama sebab kampung dia pun jauh kan. Bila duduk kat asrama, dia dah time tu dah masuk tingkatan 4 ke tingkatan 3 yang masa aku baca tu. Zaman tu bila dia dah naik umur tu, jadi budak-budak junior masuk kan. Ada yang batch baru masuk, budak-budak junior ni duduk satu dengan dom dia. Bila duduk dengan satu dom ni, apa pun tahulah, masuk budak baru, kita akan jadi macam, oh aku orang lama sini, hampa pernah dengar cakap aku ni senior. Okey, pencerita ni nama dia Amin. Lepas tu ada lagi 3 orang ni. Aku buat A, B, C dengan D lah, sebab aku nak berubah nama, takut sikit aku tak ingat. Okey, A, B, C dan D ni, mereka memang kawan baik lah dengan dengan Amin ni. Bila mereka dah berkawan, masuk grup baru, macam aku cakap tadi lah, masuk grup baru, budak-budak senior junior lah. Bila masuk budak junior ni, adalah dalam 2 orang kot macam tu. Jadi aku letak E dengan F lah. Nak disingkatkan cerita, selang 2 minggu selepas dia budak-budak baru tu masuk, boleh dikatakan mereka dapat khabar yang E dengan F ni tak masuk asrama lebih kurang dalam seminggu lebih kan. Awal tu yang E dululah. Selang 2 hari dia pun menghilang juga. Jadi nak disingkatkan cerita, selang beberapa hari tu, time tu Amin tengah tidur. Jadi Amin tengah tidur, time tu dia terjaga dalam pukul 1 lebih macam tu lah. Kita anggap 1:30 lah, pukul 1:30 dia terjaga. Time tu dia nak terkencing. Jadi dia kejut lah B. Time tu A dia kaki sebelah, B atas lah. Jadi dia kejut B. Dia kata, B, jom teman aku pergi tanda, aku nak terkencing ya. Jadi B pun ikut Amin. Mereka berdua berjalan ke tanda. Dekat aras dom Amin duduk ni ada juga tandas, tapi tandas tu macam tandas kecil kan. Jadi dia pun turun ke bawah lah. Di situ dia besak kan. Besak biasanya tempat mandi ni kan ada pola. Lepas tu yang tu boleh mandi ramai-ramai kan. Dia kata di situ lebih selesa sebab cubicle untuk kita buang air besar pun banyak kan. Nak disingkatkan cerita, sambil-sambil dia turun ke bawah tu, bersembang lah mereka dua. Bersembang. Bila sampai ke bawah, masuk aja di tandas tu, time tu dia masih lagi bersembang dengan B. Dia kata, B, tak dengar apa-apa ke kisah pasal E dengan F ni kan? Dah banyak hari tak masuk kan? Takkan mereka sakit ke apa kan? Kita boleh dah pergi melawat kan, sekiranya mereka sakit kan.
Yang B pun cakap, aku pun tak dengar apa kan, warden pun tak beritahu apa pun kat kita. Nak disingkatkan cerita, dia time tu tengah kencing. Lepas tu yang B, dia tengah dalam ni lah, dalam cubicle untuk berak tu kan. Lepas tu sembang-sembang, yang B pun diam. Dia kata, oh, weh B, hang lambat lagi kan, aku dah settle ni. Lepas tu yang B cakap, oh sasa aku sakit perut lah, kalau hang nak naik dulu lah. Lepas tu yang Amin ni, Amin pun tak kata, tak apalah, aku tunggu sikit lagi, kalau hang rasa lambat sangat lagi, aku turun naik lah. Lepas tu yang B pun cakap, okey, nah bagi aku 5 minit lagi. Time tu yang Amin pun tunggu kat luar lah. Amin tunggu kat luar. Time tu biasalah budak-budak yang dah nak membesar ni, mereka beli rokok lah, rokok batang ni curi-curi lah bermasuk asrama kan. Jadi dia duduk dekat belakang tandas sambil lah isap rokok dia tu, tengah-tengah isap rokok pang dua kan. Dia terdengar ada orang panggil, Abang Min. Lepas tu dia pun pusing, tak ada siapa, bukan dia pun. Tak apalah, dia pun layan lagi. Dia terdengar sekali lagi, tapi time tu dia dengar dua suara tau. Dia dengar Abang Min, tapi serentak lah dua suara tu. Bila dia terdengar je dua suara tu, dia menghadap ke depan. Di depan dia tu ada satu pokok tau. Dia macam pokok melong ni lah, pokok-pokok yang sekolah selalu buat untuk tanaman, pokok taman, orang cakap gitu kan. Dia nampak di depan dia tu, sebab di belakang asrama tu mereka ada buat macam tempat budak-budak asrama ni duduk di situ, ulang kaji ke, untuk beriadah ke kat situ kan. Sambil-sambil adalah ampayan ataupun bahasa utara panggil penyedai di situ belakang untuk sidai baju kan. Dia ternampak situ ada dua orang di bawah pondok, tempat budak-budak riadah yang aku cakap tadi tu. Dia ternampak di situ, dia cakap, itu macam E dengan F. Dia pun kata, E, F, hampir mana, hampa duduk kat mana, bila sampai kan. Sedangkan dia terlupa time tu pukul berapa aku cakap tadi, 1:30 tidak. Dia pun panggil-panggil yang E dengan F pun panggil Amin pula, mai sini lah, duduk dengan kami lepak sat. Sementara B duduk membuang tu kan. Dia pun dengan semangat, rokok di tangan, dia jalan. Bila dah nak semakin dekat dengan pondok tu, dia baru teringat time tu pukul 1:30 pagi. Baru dia terpasal sebab dia rasa sejuk kan. Bila tu dia terberhenti lama situ. Di situ dengar suara salah seorang, yang tu E atau F lah, aku tak ingat lah. Suara dia semakin berubah, dia jadi macam semakin garau. Dia kata, Amin, Abang Amin, mai lah sini kan, mai lah kat sini dekat kami. Buat apa takut kan, kami nak sembang abang je. Bila tengok dia mengunduk balik kan, dia kata kalau ya pun bagilah rokok tu kat kami. Time tu dah tinggal puntung, api rokok tu kena dekat tangan kan, dia terlepas. Bila bawah tu dia tengok ia putus rokok, dia bangun balik, di bawah pondok tu tak ada siapa. Bila dia nampak tu, dia terus pergi ke tandas. Dia ketuk lah pintu kan, pintu utama bilik ayak tu kan. Dia ketuk, dia buka, di dalam tandas kosong. Sebab apa aku cakap kosong tadi kan, awal aku cakap B dalam tandas kan, duk membuang kan. Tapi dalam cubicle, bila dia masuk tu, dia ternampak cubicle semua terbuka dalam keadaan kering. Bus tengah. Tak apa. Bila apa terdengar dekat cermin ni. Okey. Sokok. Tu ni belakang. Okey. Tu ni. Alah, jangan tengok ni, tengok belakang. Okey, itu ni tingkap lah, tingkap. Kalau dulu hampa pernah tengok video aku pernah tunjuk dekat hampa yang belakang ni cermin tu. Aku pernah buka lah, yang aku kata kena ketuk masa aku buat rakaman cerita apa aku tak ingat. Hampa tengok dekat bawah-bawah tu ada video aku, cermin yang sama tadi kena ketuk lagi. Ada lama tau tak buat. Lepas tu tak apalah, lupakan dia. Bila dia tengok, setelah dia tengok cubicle tu kosong tidak. Bila tengok cubicle kosong, ada kata sudah ni, alah mana tak kabur tinggi aku kan. Bu dah. B
Tak apalah, tak D tu Abu lah. Dia takkan Abu tinggal aku kan. Dia dengan keadaan tergopoh-gopoh, dia berlari daripada bawah, daripada tandas tu terus ke atas. Bila dia dekat atas, dia tengok relax je si Abu tidur. Dia pun kejut lah. Dia kata, weh Abu, bukan kata hang tadi kata nak berak, lepas tu tak siapa hang tinggal aku. Lepas tu yang Abu kata, ish, tadi masa selepas aku keluar daripada tandas, hang ajak aku naik, dah settle. Dia kata, hang kata kat sini kat aku, kalau settle hang tunggu depan. Aku tengok hang ada depan pintu, tunggu lama kan. Aku cakap, macam mana hang dah settle kan? Aku tanya hang. Yang ni time ni Abu tanya dekat Amin. Lepas tu yang Amin cakap, oh ya settle. Jadi berdua lah si Abu jalan dengan Amin sambil bercerita ni, gelak-gelak kan saja di atas. Sebab tu masa Abu nak naik dekat katil atas, kan katil dah berdeka kat katil asrama kan. Yang Amin tidur bawah. Ada nampak lah Amin tengah tidur dia tu, tengah baring. Abu naik atas, lepas tu yang Abu pun tengah baring. Cakap, Amin, aku sleep dulu lah. Biasalah budak-budak melawak-lawak kan. Lepas tu yang Amin pun tidur. Itu yang bila Amin naik ke atas, kejut dia pun terkejut. Sebab apa? Yang Amin masih di bawah kan. Dia pun dah tak sedar hati, dia pun nak baring dekat katil. Dia dah takut kan. Sebab tadi Abu cakap apa kan, dia naik dekat katil, Abu tidur sebelah Abu. Abu cakap, jangan runtuh dah lah kat atas, kita duduk atas luar. Betul tu, aku takut dah cakap macam tu. Jadi Abu cakap, tak apalah, kita tarik tilam aku, kita tidur di bawah. Jadi Abu dengan Amin mereka tidur depan loker. Ya, dulu loker, kebanyakan dulu punya loker, dia loker besi tau, yang kecil-kecil tu. Lah ni aku tak pasti sama ada masih pakai macam tu ataupun tak kan. Kalau ada sini yang budak-budak asrama ke apa kan, ataupun yang pernah duduk asrama, hampa komen sikit lah, nak tahu lah keadaan asrama macam mana yang dulu dengan law ni kan. Aku nak tahu juga kan, sebab aku tak pernah duduk asrama. Okey, setelah mereka pun dah pindah, dah tidur situ sampai ke pagi, yang budak-budak member-member lain pun dah bangun pun kejut dah dekat, siapa pun tidur kat sini, siapa tak tidur atas katil kan, siapa pun tidur dua sini kan, yang berpeluk-peluk ni kan. Time tu mereka dah memang takut kan. Berpeluk bukan, tak berpeluk pun tak tahu dah tak ingat kan. Okey, nak disingkatkan cerita, setelah kejadian tu pun berlalu, terjadi pula dekat A, C dengan D. Time tu kan cuti sekolah. Jadi bila dah cuti sekolah, kebanyakan budak-budak balik lah kan. Yang mana dekat-dekat mereka akan balik tau. Tapi A, C dan D ni mereka tak dapat balik sebab mereka budak jauh. Okey, A, C dan D ni mereka terkena macam mana? Awal tu mereka macam kita lah, bercerita-cerita hantu macam ni kan, cerita seram. Yang A cakap, malam ni sebelum kita tidur, tinggal kita tu kurang boring lah, tak tahu buat apa. Nak makan pun nak roket loker Amin, nak ambil Maggi pun tak boleh, dia kunci lah, tukar kunci lah. Jadi yang D cakap, okey tak apalah, aku ada Maggi, aku ada bawa extra. Yang D tadi apa? C kan dia, aku kata tukar lah antara dua tu, nanti apa dengar sendiri lah. Antara dua tu lah C pula cakap yang dia ada simpan kopi lah. Jadi A cakap, oh cantik lah, apa dah ada tu, pakai water heater aku lah. Dia pakai water heater macam tadi apa tengok tu, kantoi lah pakai water heater kat sini. Aku malam-malam lapak kan, selalu buat macam kopi apa kan sini lah. Jadi mereka pun tengah rancak-rancak bersembang-sembang sambil-sambil buat kopi dengan Maggi tu. Bercerita lah mereka, cerita pasal hantu ni lah, hantu kat tingkap lah, hantu pasal hantu yang Jepun. Kalau apa pun tak tahulah zaman lalu ni ada lagi tak kes hantu Jepun yang ada rantai di kaki berjalan dekat koridor asrama. Ada satu cerita, kalau hampa ada ingat, dulu aku ada cerita yang aku kerja kat kantin sekolah dulu kan. Nantilah aku akan cerita lagi. Okey, sambung balik cerita ni. Setelah mereka pun dah settle bancuh ayam apa, bercerita lah mereka, cerita-cerita macam aku cakap tadi, cerita pasal hantu Jepun pun. Tengah mereka rancak-rancak bercerita tu, mereka terdengar suara ada orang panggil, Baik, Pansi, Wendy. Dia gitu kan. Mereka terdiam. Kata, apa dengar tak? Yang D time tu dah sehati tau. Dia tak sedar hati, duduk dia start, macam dia nak, kalau bahasa utara ni mungkin tak torah, dia serba salah tau, macam buat ni tak kena, buat tu tak kena kan. Jadi
time tu kan daripada settle makan Maggi, mangkuk itu makan tu tinggal di situ dalam keadaan kuah perencah tu, kuah perencah masih dalam keadaan dalam mangkuk. Lepas tinggal di bawah tu letak bawah katil. Yang ayak masih ada lagi, dia letak lah dekat atas meja belajar mereka tu kan, dia letak kat situ. Mereka pun pakat-pakat berlari ni nak pergi tidur dekat katil masing-masing kan. Tengah nak tidur tu terdengar katil hujung bunyi bergegang, pindah mic kita ni, pindah dan semakin dekat. Yang D lompat ke katil A, yang C kan lompat katil A. Tiga orang dekat satu katil hampir runtuh. Kata turun, tariklah tilam mereka, buat macam mana yang Amin dengan B Abu tadi tu buat tu. Tidur situ ada bergerak kan. Bila sampai situ, di situ baru duduk saja, lampu dalam dom mereka terpadam semua kan. Jadi nampaklah cahaya daripada luar, kira lampu jalan lah yang kalau urin tu kan, nampak dalam asrama tu, dalam dom mereka kan. Berkaki lah. Nampak lah dalam loker tu, dalam dom mereka. Nampak tu, nampak lah dua bayangan berjalan dalam tu kan. Tapi mereka nampak bayangan tu tak, jalan semakin dekat dengan mereka. Di situ cahaya daripada luar nampak dalam dom tu, nampaklah bentuk muka mereka kan, tapi dalam keadaan hancur apa lah kan. Bila nampak tu, tiga-tiga terkencing. Sebab apa aku cakap, macam aku cakap tadi lah, muka lah hancur. Dengan satu tu tangan putih satu lagi patah lah, tapi terkulai dengan tulang terkeluar apa kan. Jadi bila nampak tu memang terkencing lah. Yang D dengan A dah pingsan berbumbung mulut lah. Yang C duduk situ angkat tangan lah, maafkan aku. Dia buat angkat tangan dah buat ampun pun. Dia kata maafkan aku, bukan salah aku, yang ni A aja. Di situ boleh dikata mungkin secara kebetulan warden, ni bukan warden, apa, security lah, guard asrama ni, guard asrama buat rondaan. Bila dah sampai dekat aras mereka, time tu aras 2 ke aras 3, aku dah terlupa sebab aku baca sekali je. Tak apalah, aku letaklah dia aras 2. Jadi masa tengah dia buat rondaan, dia nak buat clocking kan, dia aras 2 sampai ke hujung. Sebab kunci clocking tu ada di sebelah dengan tandas. Boleh dikatakan mungkin kebetulan ke apa, tandas dengan bilik dom sama je kan. Okeylah, dom je lah, bilik lah, sama lah, hampa faham sendiri sudah. Bilik mereka ni bersebelah dengan tandas dan dekat dengan kunci clocking security. Jadi pakai tu berjalan-jalan, dia dengar lah bunyi apa, maafkan kami kan. Bukan kami tak sengaja, bukan aku suruh, bukan aku buat, aku terpaksa buat sebab A yang suruh kan. Dia bila dengar, dia buka handphone rekod kan. Dia nak tahu lah kan, mungkin dia salah dengar apa, dia pun rekod kan. Di situ dia bukan kata dia nak buat rekod macam kita apa, perakam suara dia awal tu nak buat itu, tapi dia salah buka. Dia pergi buka rakam video tu kan, dia rekod letak jolok kat cermin tu kan, jolok celah cermin tu dia rekod. Di situ dia ternampak lah yang sisi ni duk buat ampun, macam aku cakap tadi, ada ampun-ampun duk goyang-goyang tangan pun, maafkan aku. Dia ternampak lah dalam keadaan bilik tu. Tapi waktu guard tu tengok dalam bilik tu, suasana cerah, lampu menyala elok apa kan, ternampak. Tapi dalam bilik asrama depa ni berselerak lah kan. Tapi tilam mereka yang 3 tadi duduk kat bawah. Lepas tu yang D dengan A dah terbongkang kat situ, terkangkang dengan mulut berbuih apa kan. Yang C tengah-tengah lah duduk yang aku cakap tadi kan. Di situ dia terperasan ada 2 bayangan hitam berdiri betul-betul depan C. Tapi sosok tubuh tu Pak Gad tu tak nampak lah. Nak disingkatkan cerita, Pak Gad pun ketuk pintu kuat. Tentu dia dah save video tu lah. Dia pun ketuk kuat. Dia pun buka, ni bersipa ni. Pak Gad tu lah.
Aku pun tak nama pun, aku cakap Pak Gad je lah sebab dia pun seorang je kan. Dia pun buka, dia kata ni sibuk ni, berselir apa ni, hampa buat apa, tak kerti tidur lagi apa kan. Yang si pun kali dekat Pak Gad tu, maafkan saya, bukan salah saya apa kan. Time tu dah nampak macam nak history apa kan. Tu yang Pak Gad ni pun boleh dikatakan pandai juga kan. Dia ambil lah ayam, dia percik lah dekat percik dia renjih senang, percik saya menganga pula kan. Dia renjih lah dekat muka si ni. Si pun dah nak macam tersedak, macam bangun tidur kan. Dia enggak, aku ni dah lama tak buat video sebenarnya, sebab kaki macam ni lah. Ok, sama balik cerita. Ok, bila dia nampak je Pak Gad tu, dia pun tersedak, dia pun pingsan. Nak disingkatkan cerita, keesokan pagi Pak Gad tu jumpa dengan cikgu. Ceritalah apa terjadi apa. Dia tunjuk lah. Awal tu dia ingat, macam aku cakap tadi, dia ingat rakaman suara. Dia pun cari lah, tak ada apa rakaman suara, aku rekod ke tak apa. Dia fikir macam tu kan. Dia pun buka, dia pergi kat galeri. Dia masuk kat galeri tu, mana cikgu yang ni? Dia buka apa. Cikgu tu pun tengok kan. Cikgu pun terkejut sebab dalam video tu memang ada rakaman tu. Memang rakaman kan. Ada bayangan dalam tu kan. Jadi kelang kabut lah cikgu tu naik di atas, pergi dekat Sarawak yang A, C dan D ada tu kan. Bila dah sampai situ, tak nampak lah masih daripada dalam keadaan pingsan tu kan. Cikgu pun kecil-kecil tak bangun, curah hayang terbangun pukul 3 kan. Dalam keadaan terpinggir-pinggir. Cikgu pun yang itu aku tak pastilah cikgu mana kan. Kemungkinan cikgu disiplin ke apa aku tak tahulah. Tapi cikgu lah senang, ambil dia pun 3-3 terus bawa pergi ke bilik guru besar. Bila dah sampai di situ, time tu Amin dan Abu tak masuk sekolah lagi. Kira mereka masih dalam keadaan cuti lah. Time ni kan sekolah, bila budak-budak sekolah cuti, cikgu tak cuti betul tak? Jadi buat time tu kemungkinan kebetulan guru besar pun ada di sekolah sebab ada aktiviti dia nak buat lah di sekolah tu. Mungkin macam kemas padang ke apa macam tu lah. Time cuti sekolah ni cikgu ada je aktiviti nak buat dekat sekolah, walaupun budak-budak sekolah cuti. Apa jangan ingat cikgu cuti tau. Okey, bila dah bawa jumpa dengan guru besar apa, time tu guru besar macam aku cakap dia dekat bilik dia adalah urusan dia kan. Bila sampai situ pun tadi cikgu tadi pun dah bawa 3 ekor ni lah. Senang aku geram dengan budak 3 ekor ni kan. Adalah, nanti hampa akan faham cerita apa yang hampa akan dapat di ujung cerita ni. Kalau hampa nak tahu, hampa tengok sampai habis. Kalau tidak, hampa takkan faham. Jadi setelah dia bawa dia jumpa dengan guru besar pun tanya lah apa kan. Paksa juga lah tanya. Bila guru besar dengar je cerita daripada mereka tu kan, guru besar memang marah. 3 dihukum gantung sekolah selama 2 minggu kot, tak salah lah aku. Selama 2 minggu macam buat aku terlupa lah nak sebut apa benda tu kan. Kalau kita buat salah satu benda kan, guru besar akan bagi macam disiplin apa benda. Aku kalau hampa faham maksud tu, hampa tulis dekat komen tu, hampa beritahu apa benda kan. Aku nak sebut tak reti benda tu. Okey, setelah mereka dapat macam hukuman tu kan, duduk di rumah lah. Di rumah guru besar pun cerita lah dekat mak bapak 3 orang ni, 3 ekor ni. Mereka pun sedih jugalah. Setelah 2 minggu, kes tu masih lagi tak settle. Abu dan Amin masuk sekolah lah. Bila dah masuk sekolah, dia tengok lah pasal bilik ni macam suramnya kan. Masuk asrama mereka besar kan. Bila masuk tu, salah seorang budak barulah, budak junior, beritahu lah dekat Amin dengan Abu Amin kan. Amin ni kan dia ketua bilik kan. Jadi dia beritahu Abu Amin tahu tak, abang yang A dengan C dan D kena gantung sekolah tau. Lepas tu lepas terkejut siapa? Lepas tu yang salah seorang budak tu beritahu lah, semua budak junior tu beritahu mereka kena buang sekolah, kena gantung sekolah sebab bully. Dia kata biasa dah bully, kami pun bully hampa agak. Dia kata tak, kalau macam Abang Amin bully kami pun suruh basuh baju, lepas tu paling-paling suruh masak kopi. Ni tak tahulah, kami dengar mungkin lagi teruk kot kan. Bila dengar itu tak sedar hati kan. Mereka pun Abu dengan Amin pun turun di bawah, tengok bersama-sama lagi. Mereka pun nak tahu apa kan. Dia kata apa kata kita jumpa dengan Pak Gad, mungkin Pak Gad tahu kes ni.
tahu kan, tadi kan aku dah cerita kan Pak Gap mana kan. Lepas jumpa Pak Gap tu lah, Pak Gap asrama apa tu. Lepas jumpa Pak Gap tu, awal tu Pak Gap tu tak mau cerita lah kan. Okay pun. Lepas tu dekat aku cerita dah, sebenarnya saya pun tak mau cerita ke hampa, tapi hampa pun dah macam adik-adik aku cerita lah. Pak Gap tu cakap macam ni, hampa ingat tak junior hampa yang tak ada dalam ni sebelum hampa cuti? Lepas tu daripada fikir-fikir siapa, kalau tengah ligat dia fikir-fikir, ish siapa abang, kami tak ingat Okey, hampa ingat tak E dengan F? Kami ingat kan mat. Sebab apa? Mana lepas kan dah bukan dah pindah sekolah ke? Kami dengar dia pindah sekolah. Lepas tu yang Pak Gata bercakap sebenarnya mereka tak pindah sekolah pun, tapi disebabkan tak mau bagi jadi perkara heboh apa kan, guru besar buat cerita kata mereka kena pindah sekolah. Sebab time tu guru besar dan para guru semua ni dekat kami pun cari teman tak jumpa kan, kabar berita apa semua tak tahu. Tanya dekat rumah, dekat family mereka pun mereka cakap tak balik. Nak disingkat kata tu, setelah bercerita terbuka lah cerita tu yang A, C dan D ni mereka ada buat satu perkara yang kita tak boleh maafkan mereka sebenarnya. Iaitu di mana tau, kan awal tu kan E dengan F ni kan mereka budak junior. Jadi mereka 3 ekor ni jumpa dengan budak junior dia orang tu, mereka kan baru. Jadi 3 orang ni pula, macam aku cakap awal tadi, mereka ni kan suka bully, memang gila babnya lah cakap kan, gila babnya. Tak macam Amin dan Abu ni macam aku cakap tadi lah, mereka suruh paling-paling minta budak-budak ni gosok baju, setrika baju, minta tolong kan, bukan kata bully pun, minta tolong setrika baju, lepas tu basuh baju, padahal bukan pakai tangan pun, pakai washing machine juga, dan tu ada washing machine kan. Itu je minta tolong budak-budak tu. Hak yang ni tak akor ni, suruh pakai tangan tu. Kalau apa depa kapok kasut tak cantik kena pijak. Tu depa punya perangai. Nak disingkat kata satu hari tu budak-budak tu ada aktiviti, tapi yang ni pula pasal depa suruh basuhlah baju kawan hak 3 ekor ni. Depa tak maulah sebab depa ada aktiviti kan. Dia tu tak puas hati. Depa cakap okey tak apalah, 3 ekor ni buat rancangan apa tau. Pergi jumpa yang dorang ni, jom ikut kami. Cikgu panggil. Ada aktiviti suruh kutip kayu untuk buat perkemahan nanti. Yang dorang ni pun fikir betul lah kot kan, dia ikut je. Awal tu yang F tak mau ikut. F memang pergi dekat bilik sukan ni untuk ambil peralatan lah, macam kemah apa kan. Jadi yang E ni ikut daripada 3 orang ni. Okey, ikut daripada 3 orang ni masuk dalam hutan. Sampai dalam hutan, mereka buat apa tau? Settle. Mereka bukan kata tu je, mereka aku sakit hati kan, aku cakap mereka ambil batu, dia berhentuk kepala E ni sampai pecah. Memang mati di situ lah. Bila dah mati kat situ, dia ambil ni daun-daun dengan batu kan, tutup, ambil pasir tutup, jadi dia keluar. Pergi kat luar, panggil E pula. Time tu E kebetulan dia keluar daripada bilik sukan tu, bilik sukan simpanan lah, bilik simpanan barang sukan macam kemah-kemah tu cakap kan. Dah settle, dia keluar kemah tu, dia cakap jom kita pergi dekat E ni. E minta tolong bawa kayu, dia kutip banyak tu. Yang time tu D lah, D E dengan A kan ada kat dalam, dia tengah kambuih lah, bahasa utara cakap kambuih. Bukan tanam, payah lah, tengah tanam ni, tanam mayat tu lah. Macam tu yang D pun panggil yang E, F pun ikut lah. Bila dah jalan kat situ, dah semakin nak sampai dekat kawasan ni apa dah aim tu, yang A dengan salah seorang lagi tu keluar, lepas lompat pegang kayu ketuk innalillah tanam sebelah yang mayat E tu. Tanam buat benda yang sama lah. Dia pun keluar dengan happy tanpa rasa bersalah ni. Dia pun keluar pilah duduk dekat tengah dekat belakang padang tu. Time tu kan ada program perkemahan apa tu kan.
Jadi cikgu pun tanya, nampak E dengan F tak? Lepas tu yang A pun wayang, dia cakap, mereka balik tadi, mereka emergency, mak ayah mereka main ambil. Lepas tu cikgu tentu pun tak apa lah kan, tak fikir sangat lah, sebab mereka tengah ada ni lah, program tu kan, untuk buat perkemahan tu. Selang beberapa jam tu dia pun boleh terlupa lah. Yang pun dia happy kan, bancu hajak minum, makan, semua seronok situ kan. Di situlah baru dia tahu, baru faham kan apa yang terjadi pun kan. Itu yang dia digantungkan sekolah. Lepas tu selang beberapa minggu macam tu, Amin dengan Abu dengan Kabak kata yang mereka 3 ekor ni kena hantar sekolah Juwana lah. Sekolah Juwana kot macam tu lah. Kalau mereka ada kes pembunuhan tapi berumur, mereka kena hantar ke sana. Itulah di sini aku nak cakap satu lah kan, kita nak bersekolah pun kan, carilah ilmu dan belajar elok kan. Kita jangan tunjuk jadi kita kuat apa kan dekat budak-budak apa kan. Kita sepatutnya kita macam kita dah senior, kita tunjuk teladan yang baik. Kalau kita tunjuk teladan yang baik pada junior yang masuk, mungkin benda tu jadi budak-budak baru masuk akan respect dengan kita. Lepas tu kata, ini satu pelajaran untuk kita, ini perbuatan macam ni kita baik, kita akan rasa seronok apa kan. Jadi orang akan respect kita bukan daripada dia takut, tapi respect kita sebab hormat. Sama lah, bila kita menghormati mak bapa, orang tua apa kan, sama macam tu orang akan menghormati kita. Okey, kesimpulannya aku nak cakap cerita ni seram sangat pun tak juga, kira suam-suam lah, tapi suam-suam pun kembang juga lah, tangan aku memang kan. Cuma di sini aku jadi macam galak lah, sebab hampa nak tunjuk hampa punya ego kan, sampai jadi pertumbuhan darah macam ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam ni kan, sebab ini salah satu aku jadi teringat balik lah. Kalau hampa ada ingat dulu ada kes yang budak-budak bakar Tafiz, tu salah satu tu. Kita nak tunjuk kuat dekat budak-budak lain buat apa kan. Sebabkan kasut tak kiwi, hampa suruh budak-budak junior buat, mereka tak mau buat, hampa nak bully buat apa. Okey lah, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat hampa sebab hampa sudi tengok cerita aku ni lah, yang aku ceritakan hampa ni sampai habis. Sekiranya cerita aku ni memberi teladan, manfaatkan hampa, lepas tu hampa rasa nak share dengan orang, share je, sebab cerita aku ni banyak-banyak dekat orang ramai semua kan. Satu lagi, jangan lupa lah subscribe aku, tekan loceng tu kalau hampa tak mau terlepas video-video terbaru daripada aku. Dan sekiranya hampa nak tahu cerita-cerita yang sebelum ni, macam aku cakap tadi, hampa tengoklah video aku yang lama-lama tu. Kalau hampa rasa video yang lama tu hampa tengok macam menarik je, hampa nak share lah, share bagi banyak. Lepas tu panggil orang lah subscribe aku sekali, free je, tak ada kena bayar apa pun. Nah, okey lah, sampai sini dulu. Assalamualaikum.